Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Amir, Penuh Matrik 2200895 daripada Akademi Kecergasan Tanda. Yang pertama, pengenalan kesepaduan. Di Malaysia, sepanjang 56 tahun merdeka, yang di-highlight adalah konflik. Namun hubungan etnik yang positif sebenarnya lebih banyak. Oleh itu, konsep kesepaduan sosial diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang berlaku di Malaysia. Yang kedua ialah konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Maksud perpaduan dalam kepelbagaian iaitu kesatuan dalam kepelbagaian dari perspektif psikologi sosial, rasa kesatuan yang merentas permisahan fizikal dan psikologikal yang juga berbeza metafizikal. Kedua, antropologi sosiologi, satu rumusan yang menyimpulkan dan mengartikulasikan mencari manusia, mengurus dan menyusun dari segi abstrak dan nyata perbezaan sosial yang ada dalam diri mereka. Yang terakhir, ontologikal. Perlunya mengurus dan menyusun perbezaan ini adalah pada waktu atas permintaan untuk mewujudkan aman dan stabil dalam sesebuah masyarakat yang rencam keanggotaan kumpulan sosialnya agar dapat meraih kesenangan dan mungkin juga bahan kemewahan. Maksud perpaduan, proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara. Setiap masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Konsep utopia, kesatuan adalah keseragaman atau perpaduan dari kesamaan atau kesatuan. Satu bangsa, satu agama, satu bahasa, satu negara dan yang juga merupakan kata-kata slogan. Kesatuan adalah keseragaman setiap gambaran mengenai masyarakat yang sempurna yang tidak boleh menjadi kenyataan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus Biasian, Metrik 2000899. Okey, hari ini saya akan bercakap tentang apakah itu kesepaduan. Kesepaduan ialah satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi masyarakat untuk merungkaikan berbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Okey, kesepaduan adalah faktor yang positif kepada mempengaruhi bentuk perpaduan dan keutuhan masyarakat Malaysia. Antaranya ialah mempengaruhi kehidupan seharian setiap masyarakat seperti bertolak ansur, bekerjasama, saling memerlukan, saling memahami, tidak bersifat autoris, menghormati dan fleksibel. Setiap masyarakat perlu saling menghubung dan memerlukan antara satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Umar Ilman bin Ahmad Nizam, Metrik nombor 2200810. Tajuk yang saya akan terangkan pada pendapat saya adalah kesepaduan sosial di dalam aspek etnisiti. Perkara ini amat penting kerana di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan budaya yang berbeza di Malaysia yang telah hidup di satu tempat. Bagi saya hanya ada dua. Ini adalah perkara yang perlu dilakukan untuk mengukuhkan perkara ini secara berterusan. Antara adalah bersikap bertoleransi antara satu sama lain. Walaupun kita mempunyai budaya dan kepercayaan yang berbeza, itu tidak semestinya untuk kita tidak menghormati mereka. Kita kena faham yang setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeza walaupun di kalangan orang yang sendiri. Dua ialah kita perlu berhenti daripada memperalatkan kaum dan juga budaya tersebut untuk tujuan diri kita sendiri. Contoh yang dapat kita adalah pada setengah gerakan-gerakan politik dan juga kepentingan dalam menggunakan terma kaum dan juga budaya hanya untuk kepentingan diri saja.
Yang terakhir bagi saya ialah kita perlu pegang pada rukun negara. Rukun negara itu adalah simbol kepada kita bahawa kesepaduan etnisiti antara satu sama lain adalah jadi lambang dan kebanggaan kepada kita, yang menunjukkan bahawa dalam satu tempat yang sama budaya yang berbeza boleh hidup bersama. Okey, itu saja daripada saya, Ahmad Imam bin Ahmad Nizam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Abizuli, bernombor pencet 22007997. Ini berceritakan tentang kesepadan sosial dalam aspek bahasa, di mana bagi pemilihan bagi pak saya iaitu bagi aspek bahasa, iaitu bagi Malaysia pula, di mana ia memilih bahasa sebagai jalan untuk menyatukan masyarakat setempat, di mana sebagai selain pada bahasa kebangsaan, Malaysia menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, dan dianggap sebagai bahasa paling sesuai, diangkat sebagai bahasa komunikasi utama sekaligus sebagai bahasa pemersatuan dan bahasa pemersatuan masyarakat sejagat. Dan ini telah menjadi satu cabaran negara untuk memastikan wujudnya integrasi nasional antara Sabah dan Sarawak, serta pada awal penubuhan Malaysia, hubungan dengan kerajaan persekutuan ini bukanlah satu masalah, dan juga ketegangan politik ini menyebabkan ada pemimpin yang mengancam untuk keluar dari Malaysia. Hal ini menjejaskan pembinaan negara Malaysia pada awalnya. Sejak awal penubuhan, isu kesepadan sosial ini mendapat perhatian pemimpin, antaranya seperti Kerusuhan kaum yang tercipta pada 1969 serta pelbagai lagi. Itu dalam aspek kesepadan sosial dalam bahasa pula, mengikutkan pembinaan negara bangsa menuju kepada sebuah negara yang bersatu padu dari segi politik, ekonomi, budaya dan sosial. Oleh itu, dasar perpaduan nasional juga menekankan ke aspek bahasa, iaitu mengekalkan integrasi bahasa antara semua kaum dan kesepadan sosial dan integrasi nasional. Kesempatan sosial juga merujuk kepada kesatuan dan kesepaduan hubungan dalam kalangan berbagai etnik di negara Malaysia ini. Oleh itu, integrasi nasional antara semua bahasa juga masuk usaha yang dilakukan dengan penuh sedar melalui berbagai gayaan sosial hingga berbagai bahasa yang dapat diberikan untuk membentuk identiti dalam sebuah negara persekutuan. Aspek kesepaduan sosial dalam bahasa juga menyatukan pelbagai negeri dengan latar belakang demografi yang berbeza, serta ditambah pula lagi dengan faktor geografi yang berbukit-bukit, serta yang bukan mudah untuk menyatukan kesemua itu, serta daripada aspek agama, sosial, kesepaduan kaum dan pelbagai lagi. Assalamualaikum ma'am. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Azhar. Nombor matrik saya 22000876. Hari ini saya akan kongsikan kesimpulan kesepaduan. Okey, isi saya yang pertama, perpaduan merupakan asas bagi kecemerlangan pendidikan, keseimbangan dan ekonomi dan kemajuan negara. Yang kedua, pendidikan merupakan salah satu medium bagi memupuk dan mengekalkan perpaduan di antara kaum. Okey, negara akan kacau bilau sekiranya perpaduan tidak dipupuk sejak zaman sekolah lagi, kerana pelajar atau remaja merupakan pemangkin generasi akan datang. Akhir sekali, konklusinya, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Jangan kita bersikap evasif mahu pun bagai enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing, kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur. Itu sahaja kongsian daripada saya. Terima kasih.